أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبركة وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian ilmu tauhid, mana kita dah sampai pada muka surat apa? 88. Boleh nak khatam dah jauh dah. 11 pada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatuh. Muka surat 88, 11 baris pada bawah. Wa amma qawluna Muhammadun Rasulullah fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya'i wal malaikati alaihimus salatu wassalamu wal kutubi as-samawiyyati wal yawmil akhiri li'annahu alaihi salatu wassalamu jaa bitasdiqi jami'i dhalika. Dan adapun kata kita Muhammadun Rasulullah, maka masuklah padanya kata itu, yakni pada pengakuan kita yang Muhammad itulah utusan Allah. Kita percaya dengan sekalian nabi-nabi, kita percaya dengan sekalian malaikat alaihimus salatu wassalam, dan kita percaya dengan segala kitab yang turun dari langit, dan kita percaya tentang hari kiamat. Kenapa kita kena percaya semua ni? Mana dalil benda ni benar-benar wujud? Malaikat ni wujud sungguh? Tak pernah kita nampak malaikat ni. Kalau ada seorang nampak, bolehlah kita buktikan malaikat tu wujud, atau kita dengar suara dia. Mana bukti kitab-kitab Quran, hadis, Quran, Zabur, Taurat, Injil ni turun dari langit? Pernahkah kita nampak Quran tu turun dari langit? Mana dia? Mana bukti dia? Wal yaumil akhir, dan mana bukti akhirat dia benar-benar akan berlaku? Semua persoalan tu dijawab. Dia kata apa? Kenapa dia masuk dalam makna Muhammad Rasulullah? Dia kata kita wajib percaya semua itu. Yakni datang ia kerana bahawasanya Nabi alaihi salatu wassalam datang ia membenarkan sekalian yang demikian itu. Kita percaya semua perkara-perkara sam'iyat ni, kata-kata perkara sam'iyat, benda tak nampak. Tak pernah kita nampak Quran turun dari langit, kita nampak Quran cetak daripada kilang adalah malaikat, kita tak pernah nampak. Apa yang kita duk percaya selama ni? Blind obedience ke apa ni? Kita percaya kerana ada satu sosok peribadi yang pernah Allah turunkan kat muka bumi ni, yang bernama Muhammad bin Abdullah, dan kita yakin bahawa dia ni adalah seorang utusan yang tak pernah bohong. Nah, persoalan ni sekarang ni, macam mana pula kita ni boleh yakin yang Rasulullah ni, Muhammad ni utusan dia? Ini persoalan ni. Ini tauhid. Maka dia jawab, kita tak susah sebab kita memang dah percaya. Cuba kita cakap dengan orang yang tak percaya. Tak percaya Tuhan, tak percaya dengan Islam,
Bukti mana bukti? Dalil mana proof? Proof dia ujung balik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak percaya, balik kat dia. Sebab dia yang beritahu kata semua dia betul. Dia yang cakap. Tok guru kita boleh cakap pun, tok guru kita pun faham daripada dia juga. Mana bukti kata dia ni benar? Dia jawab dalam kitab ni. Yakni tiada syak bahawa membenarkan penghulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahawasanya ia Nabi itu Rasulullah dengan barang yang menunjukkan atasnya oleh mukjizat. Ujung sekali dia balik pada mukjizat. Kita yakin kerana kita faham dan kita tahu Nabi kita ni macamlah Nabi-Nabi yang lain telah dikurniakan mukjizat. Apa tu mukjizat? Mukjizat ialah perkara mencari adat. Perkara mencari adat. Pada adat, hukum adat tak boleh berlaku macam tu. Bulan mana boleh terbelah dua, masuk dalam tak masuk akal kita. Pada adat ni. Biawak dog tu mana boleh bercakap. Dan banyak lagi perkara lain yang tak masuk di akal ketik kita ni. Pada hukum adatnya tak boleh nak berlaku. Berlaku. Cuma berlaku tu pula, kalau orang nak kalahkan mukjizat tu tak terkalah. Tak macam sihir. Tak ada seorang Nabi Rasul yang kalah. Tak ada. Tak pernah ada sejarah Rasul-Rasul ni kalah. Tak ada. Hatta setengah ulama' kata, siapa kata Rasulullah kalah dalam perang Uhud tu kafir. Rasul mana kalah perang? Walaupun ada filem-filem orang buat kata Nabi ni macam seolah macam kalah perang. Haram kita kata gitu. Tu taktik je. Umat Islam berundur, lepas tu dia counter balik. Kita musuh dari. Memanglah dia orang diserang, lepas tu dia serang balik. Tak boleh kita terima mana-mana sejarawan yang kata Rasulullah pernah kalah perang. Tak boleh. Rasulullah tu sikit mukjizat, dikurniakan mukjizat, kalah ke mana? Bukan nama Rasul lah tu. Tak ada Nabi Rasul yang kalah perang. Tak ada. Yang pertama, yakin sebab mereka ni dikurniakan mukjizat. Yang mukjizat, mana mukjizat? Melemahkan apa? Melemahkan segala hujah-hujah musuh. Nak lawan tak boleh. Terbukti benar. Yang tiada dapat dihinggakan dia. Banyak mukjizat Nabi ni. Banyak. Yang kita tahu sikit je. Banyak. Cuba kaji tengok hadis-hadis yang ada tu. Yang mana mukjizat yang tak terhingga banyak ni, melazimkan ia benar. Lazimlah sebab mukjizat banyak sangat. Tak mungkin bohong lagi dah. Pernah satu orang kafir Quraisy tak percaya Rasulullah ni Rasul. Dia kata, kalau betul kau Rasul, apa bukti dia? Rasulullah kata, kau pandang pokok tu. Kau panggil pokok tu, kata, hei pokok, kemarilah kau, kerana Rasul kau ni panggil kau. Rasulullah panggil, Muhammad panggil. Dia panggil lah, hei pokok datang. Pokok tu datang. Tarik akar tu. Tarik akar dia. Pokok tu kalau ikut sahabat-sahabat saya belajar di Mekah tu, dekat Masjid Kucing. Masjid Kucing tu pokok. Pokok tu datang menghadap. Lepas Rasul kata, irji' ila makani, pergi balik tempat kau balik. Pokok tu datang balik. Terus beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab nampak mukjizat Nabi itu. Dan kisah-kisah itu dapat ke kita ni melalui perkhabaran yang mutawatir, melalui orang-orang yang benar sanadnya. Bukan bohong. Sahabat demi sahabat, tabi'in demi tabi'in, tabi'in sampailah kepada guru-guru kita, sampailah pada kita, tercatat dengan kemas segala peristiwa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan yang Nabi ni benar. Yang terbaru wallahu alam lah sejauh mana kesahihan itu. Cerita tu masyhur lah. Apabila salah seorang daripada pemegang
jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jubah tu, pakaian Nabi tu disimpan bergenerasi sampailah kepada Nabi, sampailah kepada satu orang hamba Allah ni, yang dia ni nak cek, nak buktikan bahawa jubah ni betul-betul Nabi, nak tengok, dicek dengan DNA. Dibawa lah pergi ke London. Pergi ke London tu, kat sana dia orang ada alat-alat untuk cek. Bila dia tengok dalam dekat baju tu, dia tengok DNA tu, kesan-kesan baju tu kan, dia orang boleh tengok. Selalu DNA ni dia bagi tahu nombor sekian, berapa-berapa angka dia boleh baca. Lepas tu dia boleh tengok sifat orang tu macam mana. Tapi bila dia cuba baca kat baju tu kosong, bacaan tu tak boleh. Yang keluar cahaya bersinar, cahaya sinar. Nak baca tak boleh. Lepas tu dia orang pelik, dia orang jumpa batu-batu, bukan batu, dia halus, benda-benda halus pada baju tu yang bukan daripada bumi. Jawapan dia, yang melekat kat jubah Nabi ni satu benda yang daripada luar pada bumi, datang daripada langit, meteorite, meteor. Maknanya membuktikan peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi terbukti, makin dikaji makin terbukti, makin dikaji makin terbukti. Bahkan orientalis barat, daripada Perancis sebagainya, dia nak bukti Nabi ni bohong, cari dalam beriman. Ramai, banyak kisah macam tu kita jumpa. Jadi mukjizat Nabi ni bukan terbukti pada zaman dia hidup saja, malah setelah dia wafat, malah setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman orang meraihkan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyaksikan keajaiban-keajaiban, perkara mencari adat, barakah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dekat atas kubah Rasulullah, hijau tu dia ada satu tingkap tu. Orang kata ada mayat melekat kan, tu tingkap dibuat oleh kerajaan Uthmaniyah dulu kat atas kubah tu. Setiap kali kalau Mekah, Madinah dulu hujan tak turun, maka dia akan buka supaya matahari bercahaya masuk, bersinar kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cahaya sentuh je makam Nabi, terus langit gelap, terus gelap, terus hujan. Ini tuan-tuan boleh cek fakta-fakta seperti ini, adakah ini satu kisah pembohongan atau benar. Ada kata mukjizat baginda Nabi SAW itu tidak terhingga banyak, dan tapak-tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, saya pelik juga macam mana tapak kaki Nabi dia banyak sangat. Sampailah saya jumpa satu kitab yang berjudul Atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikisah dalam kitab tu di mana barang-barang peninggalan Nabi. Saya buka bak batu yang melekat tapak kaki Nabi. Dikisahlah dalam tu, rupanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Nabi berjalan keluar, kalau Nabi tak pakai selipar, dipijaknya batu, maka batu tu akan berlekuk. Batu akan berlekuk mengikut bentuk kaki Nabi. Batu bukan macam besi tuan-tuan. Kalau besi cair, bukan besi pun boleh buat, boleh bentuk pedang, boleh bentuk apa. Batu cair tukang besi pun tak sanggup nak cairkan batu, dia pecah. Tapi Nabi bila dipijak dia jadi. Jadi banyaklah zaman tu para sahabat Nabi, bila Nabi pijak disimpan batu-batu tu disimpan. Bila sampai pada zaman khulafa ar-rasyidin dan sebagainya, zaman selepas mereka tu, khalifah ni dia beli pada orang yang menyimpan batu-batu. Yang Nasrani tu ada lebih kurang 9 biji batu, 9 tempat. Satu di makam Abu Ayyub Al-Ansari, ada di Mesir. Letak tempat-tempat itu mengikut khalifah yang memerintah zaman tu. Subhanallah, ini satu bukti juga. Dan benda ni bukan seorang cakap, berjuta, berbilion orang, bukan satu benda yang dibuat-buat. Itu antara bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sayangnya tuan-tuan, yang kita tak dapat nak lihat, yang saya lihat dalam kitab itu, ialah tempat di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah dibaling batu, dibaling dengan baju besi, patah gigi Nabi, maka ada sahabat yang, salah seorang sahabat menggendong Nabi. Lepas Nabi naik atas bukit dan duduk dalam sebuah gua. Bila Nabi duduk dalam gua tu, letak kepala Nabi dan tempat Nabi duduk tu berlekuk.
dan wangi sampai ke zaman ini. Di manakah gua itu? Kalau tuan-tuan pergi dekat Bukit Uhud, pandang ke sebelah kanan, tepat sebelah kanan tu ada satu gunung, satu bukit. Mutawi dia tahu. Tapi kalau pergi kena denda 3,000 rial. Duit kita tak cukup. Kalau kena kata, boleh ustaz dah bawa, tapi kena siap denda tu, kena tangkap. Tapi mengikut mereka yang pernah pergi, memang betul benda tu masih wujud. Ini semua bukti-bukti kenabian, mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih boleh dilihat sampai ke hari ini. Ini orang yang bukti, kita dalil. Tak percaya lagi, tak yakin lagi. Jadi dengan adanya mukjizat itu, terbenarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membenarkan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi ni bohong, maknanya Allah juga bohong. Tuhan bohong. Mustahil Tuhan bohong. Kalau mustahil Tuhan bohong, mustahil Muhammad bohong. Bila mustahil dia bohong, wajiblah benar apa yang dia sampaikan. Maka apakah yang dia sampaikan? Dia sampaikan bahwasanya malaikat itu wujud, kitab yang 4 itu benar-benar turun dari langit, Quran, Zabur, Taurat, Injil itu turun dari langit, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikata kiamat nak datang, dah dekat, kiamat ni akan berlaku. Sekarang ni pun dah mula terasa dah, zaman Dajjal ni dah dekat. Ini perkara-perkara yang Rasulullah sebut, yang mana kita tak boleh tolak kerana dia takkan bercakap bohong. Maka dia kata apa lagi? Melazimkan dia benar dengan barang yang dia datangkan dengan dia, seperti segala anbiya yang dulu-dulunya. Dulu nabi-nabi semua dia kisah tu sama. Apa yang dia sampai, apa yang Nabi Idris sampai, Nabi Ayub sampai, Nabi Isa sampai, sama. Dan wajiblah kita i'tikadkan sekalian barang yang dikhabarnya daripada segala akhbar yang dulu-dulu dan yang lagi akan datang. Maka wajib kita benarkan. Wajib kita benarkan khabar-khabar gaib, perkara yang dah lalu berlaku dan perkara yang akan berlaku. Salah satu perkara yang akan berlaku apabila di akhir zaman, semakin dekat nak kiamat nanti, satu persatu apa yang Allah sebut dalam Quran akan terbukti menjadi benar. Akan terbukti menjadi benar. Sebab tu kalau kita tirik dan kitab-kitab tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam dibedamkan dalam Laut Merah, National Geographic mengkaji kebenaran Quran dan Injil. Mereka jumpa dalam tengah laut tu, kaji, jumpa bekas-bekas tayar, stable kuda, digali pula dekat tepi tu, jumpa tempat di mana Firaun meletakkan kuda-kuda dia, stable kuda tu, tempat kandang kuda tu, sebelum dia datang nak kejar Nabi Musa alaihissalam. Bukan kita buat ni, bukan orang Islam. National Geographic terbukti. Nak kata macam mana? Nak kata bohong? Dilihat pula, dicari salah seorang daripada orang Tes Barat tu masuk Islam. Dia kaji, dia tengok tentang Haman. Jadi rupanya orang-orang Mesir kuno ni, setiap arkitek dia, setiap orang yang bekerja membina piramid dan sebagainya tu, dia ada dicatat dalam buku tu, nama-nama dia tu. Dan dijumpa nama tu, Haman ni dijumpa sebagai salah seorang orang besar kerajaan Mesir kuno. Itu baru iman. Dan ini akan berlanjutan, tuan-tuan. Semakin dekat kiamat, segala perkara peristiwa dalam Quran yang manusia ragui akan dibuktikan dengan penemuan-penemuan. Bahtera Nabi Nuh, orang mula jumpa dah tapak kaki Nabi Adam. Cuba tengok jejak Rasul, satu persatu orang akan jumpa. Sampailah tanda yang paling akhir sekali, antaranya Jabatul Ard, satu jenis binatang pelik yang akan keluar di antara Safa dan Marwah. Dia akan bawa cincin Nabi Sulaiman
dan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Cincin itu bersinar. Akan nampak dekat dahi masing-masing ni, adakah dia ni mukmin atau kafir. Terang. Dia pukul tongkat tu, pop, terus tak belah bumi, tenggelam orang kafir. Ini cerita dah kitab-kitab. Jadi wujudlah kata cincin Nabi Sulaiman tu, wujudlah tongkat Nabi Musa itu. Dan akhir sekali, sebelum nak kiamat, Allah akan menaikkan matahari daripada sebelah timur, naik sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Itu habis tu. Kerana menjawab persoalan yang berlaku di antara Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Namrud. Ibrahim kata, Tuhan aku menghidup dan matikan. Namrud kata, aku pun boleh. Dia panggil dua orang, seorang dia bunuh, seorang dia biar hidup. Tengok aku, seorang mati, seorang hidup. Kata Ibrahim, Rabbi, Tuhanku, ya'ti syamsa minal masyrik. Tuhanku menaikkan matahari daripada timur, tenggelam belah barat. Kalau kau Tuhan, falyati minal maghrib. Kalau kau Tuhan, cuba kau naikkan matahari pada sebelah barat. Fabuhital kufar. Tersenyap Namrud. Tangkap, campak dah hati. Maka Allah menjawab, Namrud tak boleh buat, Allah boleh buat tak? Allah boleh buat. Bila Allah nak buat ni? Bila nak kiamat besok. Itu last. Masa tu nak taubat tak guna dah. Jadi jangan ragu dengan Nabi SAW. Jangan ragu dengan apa yang Nabi sampaikan yang dulu dan yang akan datang. Apa yang Nabi khabarkan dulu, cerita Iskandar Zulkarnain, cerita tentang apa ni, kaum-kaum yang dibinasakan Allah, jangan ragu. Dan akan datang bukti demi bukti yang akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui makhluknya. Kajian-kajian terbukti semua itu akan benar. Dia tak boleh menafi. Walaupun kajian tak sampai lagi, wajib percaya dengan segalian, dengan apa yang Nabi khabarkan. Baik yang dulu, baik yang akan datang. Sama lah kalau Nabi kata hak batu sodak ni menjadi ubat. Lepas tu kita nak tolak, tak ada kajian, tak ada timur, tak ada tu. Dan Nabi cakap, kaji tak kaji tu kita punya pasal. Adakah dia boleh menyembuhkan? Nabi cakap kan? Nabi cakap bohong tak? Kalau tak jadi, bohonglah Nabi tu. Takkan Nabi bohong pula. Nabi kata ini mengubat segala penyakit kecuali dua je, kecuali mati je. Lain semua boleh, cuma cara tak kerti. Jangan syak. Melazimkan, wajib kita i'tikad khabar yang dulu itu benar dan lagi akan datang juga benar, walaupun kita tak sampai zaman itu lagi. Maka wajib kita benarkan dan kita i'tikadkan hak. Dan jikalau daripada segala perkara yang menyalahi adat sekalipun, walaupun menjadi adat. Ini pengalaman saya, tuan-tuan. Saya mengajar, alhamdulillah lama lah juga, 14 tahun. Saya mengajar kitab Minhajul Abidin. Sampai dalam bab uzlah, terbacalah situ satu hadis Nabi SAW menyatakan di akhir zaman hendaklah umat tu meninggalkan urusan ammah, tinggalkan urusan-urusan yang fikir sangat, berpeganglah pada urusan khasah. Tinggallah kalian di gunung-gunung, di tepi-tepi gunung, lari di uzlah, jauhkan manusia. Dulu kita baca tu, dan dia kata jangan kau gunakan fikiranmu, yakin apa yang Nabi cakap. Tok coronavirus, habis semua orang uzlah. Nampak tu. Dulu kita fikir, kita yakin Nabi cakap ni, tapi macam mana cara dia? Macam mana cara kat manusia ni nak beruzlah semua ni? Rupanya bukan kita je uzlah, semua manusia kena uzlah. Tutup je tu, habis. Dekat semeter tak boleh, beruzlah kita. Padahal Nabi dah sebut dah kitab tu. Subhanallah, Nabi sebut dah hadis Nabi. Di akhir zaman manusia kalau nak selamat beruzlah, rupanya kena uzlah sungguh. Bukan nak selamat iman, selamat nyawa. Allah Rabbi, ya Allah. Tak percaya dengan Nabi lagi. Sampai Imam Ghazali kata, janganlah engkau menggunakan akalmu dalam memahami sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akalmu tak membenarkan, walaupun adat kata tak boleh jadi macam ni, kau kena percaya juga. Sebab yang cakap tu Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ni dia kata ni, walaupun menyalahi adat,
Pada adat mana boleh manusia duduk macam ni? Mana boleh? Sekarang boleh? Mana boleh? Mana boleh sekarang? Dan setengah daripada yang dikhabarkan adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa anbiya, nabi-nabi, yang tiada dapat kita hinggakan. Nak kira berapa banyak tak dapat. Habis yang kata 124 ribu tu telah hadis. Super hadis yang kata nama Allah Ta'ala 99. Siapa hitung satu-satu, dakhalal jannah, masuk syurga. Itu adalah hadis tu. Nama Allah Ta'ala tak terhingga banyak. Kerana setiap nama tu menceritakan sifat Allah, perbuatan Allah yang baik-baik. Berbanyak sifat Allah tak terhingga banyak. Semua sebut dalam hadis tu 99. Supalah yang sebut dalam hadis 124 ribu. Yang sebenarnya tak tahu berapa bilangan. Tak tahu bilangan dia berapa. Tak dapat kita nak hinggakan. Banyak semenjak alam ni kita, sampailah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribu-ribu nabi-nabi dan rasul yang telah diutuskan. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Dan setengah daripada mereka itu, mereka nabi-nabi, mereka yang kami ceritakan, kami cerita kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ayub, kami cerita dalam Quran, kami ceritakan atas kamu. Dan setengah daripada mereka itu yang tiada kami ceritakan. Tak semua yang dicerita tu kita dapat pengajaran. Tapi hakikat sebenarnya ramai, beribu-ribu. Sebab tu kita tengok siapa nama Syekh Zakir Naik, dia bukti dalam kitab beda sebut pasal Rasulullah. Kitab Injil ada sebut pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab samawi banyak cerita. Tak boleh nak tolak. Maka dia kata, maka inilah yang aula, ni yang utama. Tetapi datang setengah daripada riwayat seketi 2 laksa. Seketi 2 laksa ni 124,000. Cara orang dulu kira tu. Bukan laksa tu, bukan laksa Penang tu. Seketi 2 laksa 124,000. Riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar 1,000 dan 400,000. 1,000 sejuta, 400,000 dan 24,000. 124,000 dah tu. 1,000 tu 142 100 dan 4 sejuta 400,000 24,000. Sejuta 424,000. Dan yang rasulnya 313 orang. Rasul tetap ada 13. Dan dalam hadis tu dah Ka'ab al-Ahbar tu tanya pada Nabi, Rasul kata ada 313 orang rasul. Bilangan ahli Badar pun 313 juga. Seolah-olah isyarat kekuatan sahabat 313 orang yang perang Badar tu seolah-olah menyamai 313 orang rasul yang diutuskan. Hebat-hebatnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjaya mengalahkan 1,000 orang. Berjaya menyebarkan Islam sampai hari ini. 313 orang. Tak payah ramai. Tapi iman sungguh pada Allah. Dan yang tersebut dalam Al-Quran 26, atau setengah riwayat kata 25, tapi yang masyhur 25. Dan penghulu kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah awal kejadiannya dan kesudahan bangkitnya, seperti tersebut pada hadis, ana sayyidu waladi adama wala fakhra, akulah penghulu anak Adam semua sekali, dan tiadalah bermegah-megah. Aku bukan nak megah, tapi aku tahadduts bin ni'mah. Inilah dia akulah penghulu, aku tuan pada semua anak Adam. Bersama Nabi Adam sampai akhir zaman, dia itu. Dan makna Nabi tersebut pada hadis, dan makna Nabi pada lughah ialah yang terangkat. Nabi makna dia yang terangkat, kerana ia diangkatkan martabatnya. Nabi itu makna orang yang diangkat, pada bahasa. Sebab Nabi ni orang diangkat martabatnya daripada segala yang lain. Kalau kita nak berazam jadi Nabi tak boleh. Saya nak mujahadah lah Ustaz. Mujahadah esok jadi Nabi.
mustahil pada syarak. Pada akal harus, pada syarak mustahil. Tak ada dah, habis dah. La nabiyya ba'dah, tak ada dah nabi Rasulullah. Tak boleh nak usaha. Wali boleh, berazam jadi wali boleh, nak jadi nabi tak ada. Atau daripada yang mengkhabarkan, ataupun makna nabi tu orang yang mengkhabarkan, kerana dia mengkhabarkan makhluk daripada barang yang disuruh Allah dengan dia. Itu makna nabi. Nabi Naba, surah An-Naba, menyampaikan peristiwa. Dan makna nabi pada istilah manusia yang merdeka, lagi laki-laki daripada anak Adam, sejahtera ia daripada sesuatu yang meliar. Ini takrif nabi. Manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan Tuhan, manusia. Merdeka, bukan hamba. Tapi dalam proses dia nak jadi rasul tu, dia sebelum dia jadi rasul, dia jadi hamba. Macam Nabi Yusuf harus, lepas jadi rasul dah jadi hamba dah. Merdeka lagi laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tak ada jadi rasul, jadi nabi tak ada, semua laki-laki. Daripada anak Adam, bukan daripada anak jin. Sejahtera ia daripada sesuatu yang meliarkan, maksudnya yang membuat orang benci kat dia, penyakit ke, perangai yang keji-keji, tak ada. Kalau ada tu semua Israeliat yang tak diterima. Dan mengkejikan pada tabiat ni tak wujud. Dan sejahtera pula daripada kekurangan bapa dan zina ibunya, tak ada. Suci dia, bapa dia tak ada yang berzina, mak dia tak ada. Dan zina ibunya dah tak ada, tak wujud. Yang diwahyukan Allah kepadanya dengan syarak, dia dapat wahyu syar'i. Wahyu ada 3. Wahyu syar'i yang pertama. Yang kedua wahyu mukhayyar, wahyu yang diberikan untuk diberi peluang nak pilih-pilih, nak cakap tak sampai boleh. Lepas tu wahyu yang ketiga, wahyu yang wajib disembunyikan. Yang keempat wahyu ilham. Ilham tadi. Yang pertama wahyu syar'i, segala wahyu yang berkaitan dengan hukum syariat. Yang ni wajib disampaikan. Yang ni kalau siapa dapat, dia jadi rasul. Wahyu syar'i, dia dapat untuk disampaikan kepada orang. Wahyu syar'i. Yang kedua wahyu yang boleh dipilih. Nak sampai boleh, tak sampai pun tak apa. Mukhayyar, diberi pilihan. Mukhayyar, khayyar, diberi pilih. Tak sampai boleh, tak sampai. Yang ketiga wahyu yang tak boleh disampaikan, khas untuk Nabi je. Ini banyak wahyu-wahyu yang Nabi dapat, Nabi-Nabi dapat, sampaikan tak boleh, untuk diri dia. Yang keempat wahyu ilham. Yang wahyu ilham ni mak Nabi Musa dapat, mak Nabi Ibrahim pun dapat, perempuan pun dapat, binatang pun dapat. Macam mana Al-Quran menceritakan bagaimana wa auhayna, kami wahyukan kepada mak Nabi Musa, campakkanlah Musa ke fil yami, dalam sungai Nil. Itu bukan wahyu makna wahyu macam Quran tu. Itu wahyu makna ilham. Allah ilhamkan mak dia. Tak jadi rasul. Mak Nabi Musa tak jadi rasul. Mak Nabi Isa diwahyukan pada Nabi Musa, dia suruh goncang pokok, khudhi, goncang pokok sampai buah turun. Padahal tengah mengandung tu, tolak tu turun. Tu bukan mukjizat, tu karamah, mukjizat pada rasul. Dan itu ilham. Wahyu ilham, bukan wahyu syar'i. Sebagainya. Binatang pun dapat. Wa auhayna ila nahli, diwahyukan kepada lebah, suruh buat rumah dekat gunung, dekat dalam tanah. Itu wahyu ilham. Tak jadi nabi.
Dan makna habis. Dan jika disuruhkan menyampaikan, diwahyukan kepadanya dengan syarat supaya diamalkan dengan dia, Nabi. Dan jika disuruh dengan menyampaikan, maka ia Nabi lagi Rasul. Dan jika tiada disuruh menyampaikan, maka Nabi juga. Muhammad untuk diri dia. Dan setengahnya yang dikhabarkan oleh Nabi itu adalah bagi Allah beberapa malaikat yang tiada dapat mengetahuikan dia, melainkan Allah saja yang tahu banyak bilangannya. Dan adalah kebanyakan makhluk Allah Ta'ala. Dan warid daripada asar adalah bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat jika disuruh telan 7 tala langit, dan saya ditelannya. Bunyilah besar. Malaikat kau telan 7 kali, dia boleh telan. Dan lagi pula ada bagi Allah Ta'ala malaikat yang memenuhkan setengah kaun. Badan dia punya besar. Alam ni kalau dia berdiri penuh, tapi dia terlalu halus, jisim latih tak nampak. Kaun tu alam, setengah daripada alam kaun. Dan ada malaikat yang memenuhkan 2 sulus kaun. Kalau dia berdiri 2/3 alam ni penuh dia saja. Dan ada malaikat tu seorang dia boleh memenuhkan kaun ini. Kalau dia berdiri penuh, tak nampak dah, habis semua. Tapi kerana dia terlalu halus, jisim latif, satu ruangan ni boleh berjuta malaikat. Dia masuk ni. Dia halus sangat. Dia terlalu halus. Dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa malaikat yang mewakil ia bagi tiap-tiap anak Adam, 400 malaikat. Dan satu riwayat 360 orang malaikat, satu orang. Dan bagi beberapa malaikat yang sudah selesai ia daripada pekerjaannya, masuk ia dalam Baitul Ma'mur, ke atas langit. Pada tiap-tiap hari 70,000 masuk. Maka tak kembali lagi, masuk tak keluar dah, masuk tak keluar dah, tiap-tiap hari. Banyak tu. Jika iaitu jisim yang sangat halus, lagi mempunyai roh, lagi bersusun daripada anasir yang 4 itu, seperti segala haiwanat yang lain, ialah hamba Allah yang mulia. Jadi dia ni pun terdiri pada anasir 4. Angin, api, tanah. Dia tu kata dalam kitab ni lah, daripada anasir 4, tersusun daripada anasir yang 4, seperti segala haiwan yang lain. Ialah hamba Allah yang mulia, lagi tidak menyerahi barang yang disuruh Allah akan dia, dan mengejar barang disuruh, dan tidak disifatkan dengan laki-laki, bukan laki bukan perempuan. Siapa kata malaikat ni perempuan, kafir. Kerana dalam Quran ada larangan dia. Siapa kata dia laki, dosa besar, tak boleh kafir. Dan dia tidak makan dan tidak minum, dan tiada berkahwin. Dan malaikat ini tak beranak, dan tiada mengantuk dan tak tidur. Maka diilhamkan mereka itu dengan takdis, memuji Allah, bertasbih, bertakbir, bertahlil akan Allah Ta'ala selama-lamanya. Maka didapatnya barang yang dapat oleh ahli syurga daripada lazat. Dia kalau benda syurga dapat, dia pun dapat juga. Tetapi tiada bagi mereka itu syahwat. Syahwat tak ada. Kalau dia makan, rasa lazat, rasa syahwat tak ada, lazat dapat. Maka adalah mereka itu menerima mati. Boleh mati, kalau Allah nak matikan dia, boleh mati. Maka mereka itu kemudian daripada nafaqatul ula, lepas tiupan sangkakala pertama, mati. Dan pada nafaqatul ula, mati sekiranya mereka itu. Maka adalah kejadiannya daripada nur yang khalis, nur yang sangat-sangat suci, bersih. Dan kejadian jan daripada api, namanya Sumia. Katakil namanya Marij. Dan nama baninya Marijah, anak-anak dia. Dan iblis anaknya, dia. Dan adalah perceraian antara kejadian Jan dan kejadian Adam itu 60,000 tahun lepas dia jadi, baru Nabi Adam jadi. Dia dah ada kat bumi dah. Dan apa tu, dan yang afdal, tak hilang. Dan yang afdal daripada mereka itu Rasul yang 4, Jibril, Israfil, Mikail dan Israel. Dan kemudian pula Ridwan, Malik, dan malaikat muqarrabin dan ruhaniyin, dan Hamlatul Arsh,
dan Munkar dan Nakir dan Hafazah dan lainnya. Kata setengah ulama, keturunan Jibril pada Nabi, keturunan mana turun, turunan itu mana turun Jibril pada Nabi Adam 12 kali. Nabi Jibril turun pada Nabi Adam 12 kali ya. Jibril turun pada Nabi Idris 4 kali. Turun Jibril bertemu dengan Nabi Nuh 5 kali. Turun Jibril bertemu Nabi Yaqub 4 kali. Turun Jibril pada Nabi Ibrahim 40 kali. Turun Jibril pada Nabi Musa 400 kali. Turun Jibril pada Nabi Ayub 3 kali. Turun Jibril pada Nabi Isa 10 kali. Turun Jibril pada Nabi Daud 10 kali. Turun Jibril pada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24,000 kali. Kata setengah ulama 100,000 kali. Dan 124,000 kali. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi antara semua rasul-rasul yang paling kerap jumpa dengan malaikat Jibril ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kaul. Satu kaul kata 24,000, satu kaul kata dia bertemu sebanyak 124,000 kali. Lepas tu kata sahabat Nabi Syadidul Quwa, Nabi lain 5 kali, 4 kali, paling tinggi 400 kan. Nabi Musa 400 paling tinggi. Lain semua 4, 10, 3, tak banyak kali. Wallahu a'lam. Thank you. Ada soalan? Okay. Itu last. Itu dah habis dah. Peristiwa Nabi Isa turun dah selesai. Peristiwa Imam Mahdi dah selesai. Dah hujung. Orang Islam pun ramai dah mati dah. Mati kan. Lepas tu jadi jahat balik. Lepas tu baru matahari tu naik belah barat. Lepas pada tu dah kiamat. Tak ada apa. Tu jadi kiamat. Dia dah hujung tu. Dah last. Adapun aturan yang lain-lain dia ada 10 tanda besar tu. Aturan lain tu khilaf ulama yang mana dulu. Tapi matahari naik tu yang last sekali. Lepas tu tak ada. Nak taubat masa tu pun dah tak timbul. Lepas pada matahari naik tu, lepas tu tak lama dah kiamat. Kiamat dah habis dah. Tak ada peluang lagi. Terjawab semua persoalan tu semua dah dijawab. Apa yang manusia tanya-tanya selama dalam hidup ni, tentang apa yang dikisahkan oleh Allah tu dah habis, buku dah tutup. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran bil hamdi rabbana wasta'in asrarana wa syal bi i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.